Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, untuk hari ini kita akan sambung kertas 3 ujian lisan, ya, iaitu bahagian B. Ya, bahagian B ialah ujian bertutur secara berkumpulan. Okey. Pada minggu lepas kita dah belajar ujian bertutur secara individu. Okey, saya harap kelas pada minggu lepas tu faham ni semua. Okey. Jadi kita akan sambung ujian bertutur secara berkumpulan. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, untuk bahagian kumpulan ni dia ada 3 pemarkah, betul? Okey. Walaupun kita jalankan ujian lisan ni secara berkumpulan, tetapi markah akan dikira sebagai individu. Contohlah Alia, Humaira, Hakim dengan Wan Farhan kan, satu kumpulan. Okey, mungkin Wan Farhan ni markah dia tinggi sikit berbanding dengan Alia, contoh. Dia akan ikut markah individu. Dia bukan ikut markah kumpulan. Jadi siapa yang perform, dia dapat markah tinggi. Okey. Okey, jadi saya akan tunjuk video ujian bertutur secara berkumpulan. Baik, itu dia tadi contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran. Okey, dengar tak suara video ni ke perlahan? Dengar. Okey. Dengar, cikgu. Okay, kejap. Okey, fokus ya. Individu. Pasti calon-calon ingin mengetahui berkenaan dengan taksiran kumpulan. Jadi kita terus bersama dengan Syed Haidir. Silakan Syed Haidir. Jadi ini contoh soalan, terima kasih. Ini contoh soalan bertutur untuk taksiran kumpulan. Kita ada tema sains, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Contoh yang kedua, tema sukan dan rekreasi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara bagi memastikan setiap murid beri peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Jadi, calon akan jawab berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh pentaksir. Baik, Syed Haidir, untuk memberi lebih penjelasan berkenaan dengan penerangan yang telah pun dijelaskan oleh Syed Haidir, kami juga ingin kongsikan satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran kumpulan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Adakah anda sudah bersedia? Ya. Saya bacakan dulu soalan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Baiklah, saya ulang sekali lagi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari sekalian. Baiklah, kita akan membincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi ini? Teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah teknologi
yang digunakan untuk memproses sesuatu data memberikan kepentingan yang luas sewaktu pandemik COVID-19 ini terhadap pelajar-pelajar. Selain kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT ini memberi manfaat kepada e-dagang juga. E-dagang atau perdagangan elektronik merupakan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi sebagai metode untuk komunikasi dan transaksi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT memberi banyak impak positif kepada e-dagang ini. Hasilnya, urusan jual beli secara atas talian dapat dijalankan dengan mudah dan pantas di mana-mana sahaja. Saya begitu bersetuju dengan Fatih. Bukan itu sahaja, teknologi maklumat dan komunikasi ini juga akan menjadikan rakyat Malaysia lebih peka tentang pergolakan dan isu semasa yang terdapat di seluruh dunia. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia juga tidak akan dilabel ataupun digelar sebagai katak di bawah tempurung lagi kerana kita mempunyai satu rangkaian internet yang begitu meluas. Sejalan dengan konteks perbicaraan, ICT juga memberikan satu peluang kepada rakyat untuk menjana pendapatan. Dalam pelbagai aplikasi, mereka boleh menjual dan berhubung dengan ramai orang dengan pantas dari seluruh dunia. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa golongan beli perlu jadi lebih kreatif dalam bidang ini kerana bidang ini menjanjikan satu kerjaya dan juga pendapatan yang lumayan kepada semua Indonesia. Pada pendapat saya, teknologi maklumat dan komunikasi ini memberikan satu kemudahan bukan sahaja pada para pelajar tapi juga pada orang-orang dewasa maupun pelajar-pelajar universiti. Izinkan saya menambah. ICT juga boleh memberi manfaat kepada peniaga-peniaga melalui e-dagang ini, di mana peniaga-peniaga boleh meluaskan pasaran jual dan mereka ke serata dunia. Saya setuju dengan Fatin, malahan saya berpengalaman mempunyai satu aplikasi di dalam telefon iaitu e-book di mana saya tidak perlu keluar membeli buku tetapi saya menggunakan link yang diberikan di dalam aplikasi telefon untuk melayari cerita-cerita ataupun buku-buku ilmiah yang saya ingin baca. Di sini, teknologi maklumat dan komunikasi ini yang telah diperkenalkan ini akan menyebabkan kurangnya berlaku pencemaran alam seperti untuk kita memproses ataupun mengeluarkan satu naskah buku, kita perlu menebang hutan-hutan demi mendapatkan kertas. Kerana saya juga membaca surat khabar dalam harian dan itu sangat memudahkan saya berbanding kita pergi ke kedai dan itu mengambil kos pergi kedai dan itu bukan sahaja kos malah mengambil juga dari segi masa. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa industri kecil dan sederhana atau IKS sangat terkesan semasa pandemik. Melalui ucapan Seluruh Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau menggariskan dua pendekatan utama untuk kuasa beli rakyat diutamakan, di mana bila kita kata tentang kuasa beli, di mana perlu adanya kuasa beli bermakna adanya penghubung kait antara penjual dan pembeli. Jadi melalui satu cara untuk kita meningkatkan lagi kuasa beli rakyat dan kuasa beli rakyat meningkat, pendapatan negara juga akan meningkat. Saya setuju dengan pernyataan saudara Aina. Dengan kuasa beli tersebut, mestilah ada peniaga juga. Jadi, di situ, peniaga ataupun rakyat individu di Malaysia ini boleh menambah pendapatan dengan menjual barang-barang ataupun membuat perkhidmatan melalui kemudahan ICT ini. Di situ, negara boleh mengurangkan kadar pengangguran di samping menambah pendapatan negara. Bagaimana pula pendapat Rizal berkaitan pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan untuk tajuk ini? Pada pendapat saya, apa yang diberikan oleh rakan-rakan sebentar tadi adalah satu kesan-kesan yang baik terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ini. Kerana apa? Kerana negara kita sekarang sedang mengalami pandemik COVID-19. Jadi
keadaan ini menjadikan masyarakat menjadi sukar untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi perkara ini iaitu teknologi maklumat dan komunikasi inilah antara salah satunya cara yang boleh memudahkan dan mempercepatkan urusan masyarakat di Malaysia. Baik, terima kasih atas paparan media sebentar tadi. Jadi sehingga di sini sahaja. Selamat Hari Raya dan terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi menyentuh tentang contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 taksiran kumpulan. Cik Adil, saya ada persoalan di sini. Kalau dilihat tadi berkenaan dengan kemahiran bertutur kumpulan ini, ada kaedah khusus untuk calon menjawab ataupun memberikan respon mereka. Pastinya boleh diulas tentang perkara ini, Cik Adil. Untuk maklumat semua berkaitan dengan bertutur kumpulan, cara untuk mengendalikan ujian itu ialah yang pertamanya ialah pentaksir akan mengemukakan soalan. Manakala calon-calon kita akan menjawab berdasarkan giliran. Jadi calon 1, calon 2, calon 3, calon 4 untuk pusingan yang pertama. Manakala apabila tiba pusingan kedua, pentaksir kita akan meminta supaya calon tadi mengemukakan idea mereka berdasarkan dengan menggunakan ayat gramatis secara bebas. Tapi yang paling penting di situ adanya unsur-unsur bertata susila ketika mencelah dan sebagainya. Itu konsep kita untuk bertutur secara berkumpulan. Baik, terima kasih Cik Haidir. Itu dia tadi. Okey, kejap Okey, baik. Jadi itulah dia ujian bertutur secara berkumpulan. Okey. Okey, untuk kumpulan ni sebenarnya dia ada 2 pusingan. Ya, 2 pusingan. Sebagai contoh macam ni. Contoh macam ni. Okey, contohlah kamu ada 4, okey, dalam satu kumpulan tu ada 4 orang calon. Okey. Okey, 4 calon ni dia akan pergi ke bilik kuarantin. Okey. Dan 4 calon ni akan diberi masa selama 10 minit. 10 ke 15 minit untuk berbincang. Kan? Maknanya hari kejadian, hari nak jawab baru kamu dapat soalan. Okey. So, kamu akan dapat sehelai soalan saja. Sehelai soalan saja. Bukan seorang dapat satu. Maknanya 4 orang dapat sehelai. Dan kat situ kamu kena bincang lah. Kan? Sebagai contoh dalam video tadi. Tentang apa? Tentang apa tadi? Apa tema, apa fokus dia? Kebaikan ICT kan? Okay, dengar kan suara saya ni? Sekejap. Senyap ya. Okay, tentang kebaikan ICT. Ada 4 calon. So, waktu sesi perbincangan dekat bilik kuarantin tu, kat situ kita dah setting. Calon 1 apa isi dia. Calon 2, calon 3, calon 4. Jadi kita dah rancang nak jawab apa. Okay, Jadi bila masuk saja dekat bilik ujian, pentaksir akan tanya soalan macam tadi. Pentaksir hanya baca saja soalan kat sini. Kan? Dia akan baca sebanyak 2 kali saja. Okey. Lepas dah baca, calon pertama, ni kena ikut giliran. Calon pertama akan kemukakan hujah. Diikuti oleh calon kedua, calon ketiga dan calon keempat. Okey. Dah habis pusingan pertama, terus ke pusingan kedua. Pusingan kedua tu, setiap calon bebas untuk mengemukakan hujah masing-masing. Okey. Mana pusingan kedua ni dah bukan ikut giliran dah. Bebas mana siapa yang nak cakap dulu. Okey. Untuk pengetahuan kamu semua, pusingan kedua ni kita
masih lagi membincangkan topik yang sama macam pusingan pertama. Macam tadi kan tentang kebaikan ICT kan. Cakap benda yang sama. Fokus yang sama. Cuma kita bincang mana dia kebaikan yang paling terbaik. Macam tu. Okey. Okey, jadi hari ni cikgu akan cuba untuk menjalankan ujian lisan secara berkumpulan. Cikgu akan pilih hari ni kita cuba buat 2 kumpulan. Cikgu nak 8 orang. Okey. Okey. Soalan pertama. Semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda kini dilihat semakin pudar dan membimbangkan. Keadaan ini sesuatu yang sangat menyedihkan kerana belia hari ini merupakan tonggak negara pada masa hadapan. Oleh itu, pelbagai pihak perlu menyelami punca-punca berlakunya masalah ini dan merangka langkah-langkah yang efektif untuk membendungnya. Ulaskan pernyataan tersebut. Okey, siapa tahu apa tema dalam soalan ini? Apa tema dia? Apa tajuk dia? Tentang apa? Ya, Hidayah. Sayangi Malaysiaku. Bukan. Bukan tema ini. Maksudnya tentang apa? Semangat cinta akan kepada negara. Ya, betul. Razi betul, Nabil betul. Semangat cinta akan negara. Ataupun namanya ialah semangat patriotik. Semangat cinta akan negara. Itu tema dia. Okey, Sayangi Malaysiaku ni tema dalam buku teks. Okey. Dekat sini ada 3 fokus. Kan? Tahu tak macam kita buat rumusan kan? Ada 3 fokus. Okey, apa fokus yang pertama? Fokus tu apa yang kita kena terangkan nanti? Contoh kat sini. Ya, punca. Fokus pertama ialah punca-punca lunturnya semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat. Itu fokus pertama. Okey, contoh sini. Okey, fokus kedua apa dia? Tentang apa lagi? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Bagus, langkah-langkah. Soalan ni sangat susah sebab ada 3 fokus. Okey, biasa pengalaman cikgu dalam ujian lisan ni yang peperiksaan yang lalu biasanya 1 fokus saja. Tak ada nampak pun yang ada 2 fokus ataupun 3. Biasa 1 Tak tahulah pula SPM next year macam mana. Okey, yang kedua ialah langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah Kreatif untuk membendungnya. ya, kejap. Langkah kat sini. Okey, langkah-langkah untuk meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Okey, generasi muda bukan masyarakat. Okey. Ada tak fokus yang ketiga? Ada tak? Tak ada kan? Ya. 2 saja, bukan 3, sorry. 2 saja. Macam mana kamu tahu ada 2? Nampak sini. Ada kata hubung dan ni. Dan ni adalah kata hubung gabungan. So adalah 2 fokus. Jadi kalau ada 4 calon, okey 2 orang. Okey, contohlah calon pertama dengan calon kedua terangkan punca-punca. Calon 3, calon 4 terangkan langkah-langkah. Itu kalau 2 fokus. Kalau ada 1 fokus, cuma terangkan benda yang sama saja. Baik. Ada tak volunteer kat sini? Pak Cikgu tak nak buang masa, nanti kalau panggil-panggil. Okey, ada tak volunteer 4 orang yang nak cuba? Okey, kamu jangan risau. Bukan cakap. Kamu tulis dekat Padlet, kemudian kamu kena baca. Sebab kalau kamu cakap direct, cikgu susah nak taksir.
Boleh rangka dekat Padlet, kemudian kamu baca saja apa yang kamu tulis dekat Padlet tu. Ada tak yang nak cuba? Maknanya yang pertama ialah, okay, kejap saya buka Padlet . Okey. Okey. Baik. Okey, ada tak? 4 orang saja. Tak ada? Okey, jangan risau, cikgu akan bimbing. Sambil kamu tulis tu, cikgu akan bagi tahu apa isi dia. Ya, Alia boleh? Saya nak cuba boleh? Ya? Saya nak cuba. Boleh. Alia nak ambil punca ke nak ambil langkah? Langkah. Okey, Alia ambil langkah. Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik ataupun semangat cinta akan negara. Okey, so Alia ialah calon ketiga. Calon 3, Alia. Langkah. Okey, ambil langkah-langkah. Okey, yang lain ada tak? Lagi 3 orang. Okey, Alia boleh terus tulis dekat dalam Padlet ni. Apa langkah-langkah untuk meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Okey, sasaran dia ialah generasi muda, bukan masyarakat. Okey, tengok balik soalan tadi. Nampak? Generasi muda. Maknanya remaja lah. Generasi muda tu banyak. Remaja ataupun sasaran dia ialah murid-murid di sekolah. Jadi kalau kita cerita tentang langkah-langkah ni, banyak pihak yang terlibat. Apa lagi pihak apa? Nampak? Pelbagai pihak, nampak? Dia dah bagi kata kunci soalan dah. Pelbagai pihak. Jadi kamu bebaslah. Pihak apa? Pihak sekolah, pihak kerajaan, pihak swasta, ibu bapa, media massa. Kan? Sebagai contoh, apa peranan pihak sekolah untuk pupuk semangat patriotik? Contohnya, guru boleh mengadakan pelbagai program di sekolah untuk memupuk semangat patriotik. Sebagai contoh, maknanya sempena bulan kemerdekaan, pihak sekolah boleh menganjurkan pelbagai pertandingan. Seperti apa? Mendeklamasikan sajak yang bertemakan kemerdekaan,
Apa lagi? Pertandingan melukis, poster, apa sajalah yang berkaitan dengan patriotik. Betul, mengadakan sambutan kemerdekaan peringkat sekolah, kan? Itu semua sejenis program yang dapat meningkatkan semangat patriotik. Itu peringkat sekolah. Kalau pihak kerajaan kena buat apa pula? Kita jangan fikir pihak kerajaan ni buat kempen. Biasa cikgu jumpa itu kan. Pihak kerajaan ni cuba kita kecilkan skop dia. Kita ambil pihak Kementerian Pendidikan. Apa yang KPM kena buat? Siapa kita punya Menteri Pendidikan sekarang? Yang berhormat Datuk Sri Razidin kan. Apa yang dia kena buat? Okey. Siapa nak jadi ni? Siapa nak buat ni? Punca pula. Ada tak? Hakim Muhammad boleh tak ambil isi langkah? Okey, baik. Hakim terus tulis dekat dalam Padlet. Maknanya Hakim ialah langkah calon yang keempat. Okey, Hakim calon keempat. Ini baru pusingan pertama kelas. Langkah-langkah. Okey, terus buat saja dekat Padlet. Okey, ambil satu isi, huraikan. Ni macam buat karangan je. Okay. Satu isi saja Rashdan. Satu isi dan huraikan. Boleh Rashdan? Rashdan nak ambil calon pertama boleh tak? Punca-punca semangat patriotik dalam kalangan generasi muda semakin luntur. Boleh? Okey, terbaik. Rashdan ambil calon pertama punca. Tulis je kat sini dan baca. Okay, lagi seorang. Cuba. Jangan takut. Pening dengan ni. Kenapa tak boleh? Okey, nak start first macam mana? Okey, kita buat terus macam karangan saja. Sebagai contoh, punca-punca. Punca-punca, kita tengok soalan balik. Okey, berlakunya masalah ini. Okey, punca-punca lunturnya semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda ialah apa dia? Cikgu, Ya, saya. kalau kita start dengan macam pengenalan untuk patriotisme tu boleh ke? Maknanya kamu nak terangkan definisi? Ya. Lepas Betul, tu baru boleh. kita cakap pasal soalan yang dia Boleh. tanya. Kita terangkan, kita macam cakap, kita bagi greeting dulu, perkenalkan diri kita. Lepas tu kita boleh terangkan definisi konsep. Apakah maksud semangat ciptakan negara? Lepas tu baru kita boleh menjawab soalan. Okey. Sama macam dalam video tadi kan, dia terangkan apakah maksud ICT. Okey, lagi seorang. Boleh tak lagi seorang? Ada tak?
Nurul Hidayah ada tak? Cikgu, saya dah siap buat saya punya. Okey, bagus. Cikgu cek Ada tak Nurul Hidayah? Saya cikgu. Okey, boleh tak buat punca yang kedua? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, Hidayah calon kedua. Okay, kamu boleh rujuk internet untuk tengok apa dia punya bahan-bahan dia. Okay, Alia. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk membendung masalah ini ialah sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah sentiasa mentaati dan menghormati raja dan pemimpin di negara kita. Sebagai contoh, kita perlulah sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan mendalami prinsip-prinsip rukun negara. Okey, betul. Okey, maknanya isi yang Alia bagi ini ialah peranan diri sendiri. Peranan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Kan, maknanya kita ni kena taat kepada raja dan kita kena hormat kita punya pemimpin. Kemudian Alia kalau nak tambah isu semasa pun boleh. Macam sekarang ni kan, sudah semakin ramai rakyat dalam rakyat Malaysia ni sudah semakin berani bertindak liar. Apa yang dia buat? Dia menghina institusi raja-raja Melayu. Boleh tambah. Itu namanya fakta. Kan? Maksudnya cikgu dalam huraian kita tu, bila kita berbincang dengan calon-calon tu, kita boleh masukkan lagi isu-isu semasa yang terjadi dekat sekitar kita. Ya, boleh. Kalau ada kaitan kita boleh letak. Yang paling penting Alia, bila Alia nak kemukakan pendapat ni, mula-mula kita kena perkenalkan diri kita. Lepas tu kita teruskan kepada kita punya point. Sebab definisi konsep tu telah diberitahu oleh calon pertama tadi, Rashdan. Biasanya calon pertama dia akan terangkan definisi konsep. Calon kedua sampai keempat tu dah tak ada dah, terus kepada isi. Kalau Alia nak tambah lagi pun boleh kan? Dia ada kaitan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Kan, rukun negara kita ada 5 kan? Apa yang pertama? Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja negara. Boleh kaitkan lagi. Okey. Okey, sementara calon-calon cari isi, cikgu nak tengok pula topik yang kedua. Yang ni paling senang. Okey, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris dilihat lebih dominan. Dominan tu maknanya bahasa Inggeris sekarang dah menguasai bahasa Melayu. Berbanding dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai medium bahasa utama di negara ini. Penguatkuasaan bahasa kebangsaan dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, perniagaan, pengiklanan dan komunikasi masih tidak diendahkan dan kurang diutamakan berbanding dengan penggunaan bahasa Inggeris. Pelbagai langkah perlu diambil agar martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan ditingkatkan. Okey.
Okey, untuk soalan 2 ni, apa tema dia? Penggunaan bahasa asing. Kurang tepat. Cuba lagi. Sekejap. Apa tema dia? Yang dia nak highlight kat sini ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Okey, apa dia punya fokus? Apa fokus dia? Tentang apa? Macam tadi langkah kan dengan punca ni apa pula? Pelbagai langkah. Ya, betul. Langkah. Maknanya apa langkah-langkah, apa usaha-usaha, apa cara kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Maknanya macam mana kita nak mengangkat bahasa Melayu supaya dipandang tinggi oleh masyarakat di Malaysia. Sebab sekarang ni bahasa Melayu dah semakin tergugat. Kenapa semakin tergugat? Sebab kita lebih mengagung-agungkan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris. Kan? Lebih-lebih yang paling terkesan ialah mereka yang bekerja di sektor swasta kan. Maknanya bila kerja kat swasta ni, bahasa Melayu tu semakin dipinggirkan, semakin diabaikan. Maknanya dia banyak guna bahasa Inggeris. Jadi apa langkah kita? Ya, apa langkah pelbagai pihak untuk memartabatkan kembali bahasa Melayu? Apa yang pihak kerajaan kena buat? Apa yang pihak sekolah kena buat? Apa pula peranan ibu bapa? Apa pula peranan kita sebagai rakyat Malaysia? Lebih-lebih lagi kepada mereka orang Melayu kan? Penutur jati yang menuturkan bahasa Melayu ni. Apa yang peranan kita? Okey. Yang tu cikgu nak 4 orang juga. Okey, siapa volunteer? Saya Ya, nama? Kartik. Bagus, Kartik. Okey, Kartik calon pertama. Okey, bagus lah. Cikgu suka kalau yang berani. Kartik betul kejaan ni. Okey, Kartik ambil langkah-langkah. Langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Okey, calon kedua, siapa nak lagi? Okey, Hakim. Okey, baik, cikgu cek. Langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey, kalau tak ada cikgu nak bagi nama ni. Krishnan boleh? Okey, kalau tak boleh, Arisa Khairina. Cikgu, saya. Ya? Boleh? Boleh, Arisa? Okey, Siti Aisyah. Okey, Aina Arila. Okey, bagus. Aina Arila ambil calon kedua. Okey, Aina. Okey, kejap cikgu semak kejap. Sekejap cikgu nak tentu ni. Okey, calon ketiga ada tak? Calon ketiga.
Zarif, pelajar baru, boleh? Saya nak cuba. Okey, Kristina Safiah, bagus. Calon ketiga, Kristina Safiah. Sorry ya, cikgu tak boleh buat breakout room sebab kita dah pernah buat dulu kan, huru-hara. Jadi cikgu buat macam ni je. Calon 3, Kristina Safiah. Okey, yang terakhir sekali. Okey, kejap. Okey, yang tim yang kedua ni langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Okey, siapa lagi nak cuba? Farhan. Farhan Nur Ain boleh? Adam Zulkarnain. Tak boleh post. Okey, tak apa Adam. Okey, tak apa. Cikgu copy yang ni. Siapa nama? Adam. Hakim Sekejap. Oh, Rashdan. Okey, cuba kamu ambil snap gambar. Cuba cikgu nak buka Padlet jap. Okey, cikgu nak calon keempat, ada tak? Siapa nak cuba? Nur Hanania, boleh? Kena ada pendapat. Boleh, saya tak kisah. Okey, ayat pada pendapat saya tu kalau itu isi diri sendiri. Kalau pihak kerajaan tu lain. Razi, tak kena Razi. Okey, Razi nak cuba ke ni calon keempat untuk langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu? Boleh? Soalan yang kedua ni. Boleh? Tak apa, Razi tak dapat idea. Okey, okey, contohlah. Contoh pihak sekolah. Apa yang pihak sekolah boleh buat? Sekolah kan ada jalankan bulan bahasa. Kan? Apa benda yang kita boleh buat dekat bulan bahasa ni? Contohnya pertandingan bahas ala parlimen, pertandingan teka selang kata, apa lagi? Kuis bahasa Melayu. Itu semua untuk memartabatkan bahasa Melayu. Itu kat sekolah. Apa lagi?
Okey, baik. Contohlah kalau pandangan diri sendiri, apa yang kita boleh buat? Kita haruslah cuba sedaya payah untuk memperkayakan kosakata bahasa Melayu. Contoh, bila kita bertutur ataupun berbual dengan kawan-kawan, kita cuba untuk menggunakan bahasa Melayu baku. Itu usaha kita. Kan? Sebab sekarang ni banyak kita panggil wujudnya penggunaan bahasa pasar ataupun bahasa Selangor kan. Contohnya kalau kita boring, kita bosan, pisang. Kalau senang, kacang kan. So kalau kita banyak gunakan bahasa Selangor ni, apa yang berlaku? Perkataan asal tu akan pudar, akan hilang. Ya betul. Contohnya orang tak tahu, bosan ni rupanya orang tak kenal bosan tu apa. Yang orang tahu bosan tu ialah pisang kan. Contoh macam tu lah. Itu usaha dia sendiri. Okey, baik. So cikgu akan semak sekarang. Jadi kejap sabar. Untuk calon keempat, Razi. Langkah-langkah. Kamu terus edit dekat yang cikgu tulis kat situ. Okey, baik. Rashdan, antara punca lunturnya semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda ialah kurangnya pendekatan untuk memupuk semangat cinta akan negara. Okey, kejap. Dalam diri. Tak perlu diri ya, dalam kalangan saja. Dalam kalangan generasi muda. Hal ini demikian kerana, okey, hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda pada masa ini. Okey, bukan masa kini, masa ini saja. Sama ada masa kini ataupun pada masa ini. Tidak mengambil endah dengan situasi-situasi. Tak perlu gandakan situasi ya. Tidak mengambil endah dengan situasi ataupun keadaan. Tak perlu gandakan. Yang berlaku, okey, ini kesalahan kata sendi di negara ini. Sebagai contoh, mereka lebih menarik untuk mereka lebih suka bukan mengenali ya. Mereka lebih suka untuk mengagung-agungkan negara luar berbanding dengan negaranya sendiri. Kesannya mereka boleh menjadi sebagai ekstremis dalam negara. Mereka bukan boleh, mereka akan menjadi seorang yang apa? Apa maksud ekstremis ni? Okey, maknanya dia mengagung-agungkan negara luar. Sekejap. Yang macam suka demo-demo tu pasal. Okey, tak apa-apa. New pun boleh juga. Tak kisah. Okey. Kesimpulannya, pihak media massa perlu mencari idea untuk mendekatkan generasi muda supaya cinta akan negara kita
Kerana ia merupakan platform yang kerana usaha ini ia tak sesuai. Ia tu untuk manusia. Kerana usaha ini merupakan platform yang sering digunakan oleh mereka pada masa kini. Okey. Betul. Baik, Alia. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk membendung masalah ini ialah, okey, kalau boleh Alia terus tulis saja langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda ialah rakyat Malaysia perlulah sentiasa mentaati dan menghormati raja dan pemimpin negara kita. Sebagai contoh, kita perlulah sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan mendalami prinsip-prinsip hukum negara. Okey, ini usaha diri sendiri. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai 5 rukun negara. Okey, titik kat sini. Antaranya ialah kesetiaan kepada raja dan negara yang menjadi tunggak utama dalam isu yang saya bincangkan ini. Okey, bagus. Kemudian Alia juga boleh tambah tau. Maknanya, apakah tindakan yang akan diambil oleh mereka yang menghina institusi raja-raja Melayu? Maknanya apa tindakan dia? Mungkin akan dikenakan hukuman yang lebih ketat, kan? Sebab sekarang dah ramai dah orang berani. Sebab mungkin kelemahan undang-undang. Jadi kita kena menguatkuasakan undang. Kita kena ketatkan balik undang-undang supaya tidak ada mana-mana pihak yang berani untuk menghina raja-raja Melayu. So itulah langkah. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Kalau kita bagi pendapat kita, Ni Alia ke? Ya. Okey. Kalau kita bagi pendapat kita, berapa banyak idea sebenarnya kita kena masukkan? Okey, yang ni untuk pusingan pertama. Ya, cikgu. Okey. Sebenarnya ujian lisan ni bergantung kepada kita sebenarnya. Kalau kita bagi satu isi, kita boleh huraikan dengan panjang, tak ada masalah. Kan? Contohlah, kalau kita tak tahu kita akan dapat tajuk yang mana satu kan. Kalau kita dapat tajuk yang kita boleh hurai dengan baik, ambil satu isi saja kita hurai. Kalau kita tak dapat hurai dengan baik tajuk tersebut kan, kita boleh ambil 3 isi, kita hurai sikit-sikit. Macam tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkanlah, pusingan pertama ni kita kena cakap satu isi saja. Betul tak? Kita kena fikirkan calon lain juga. Tak boleh kita bolot semua isi kan, sian calon lain. Jadi kita kena ambil satu isi dan huraikan. Okey, faham kan? Macam cikgu tengok isi Alia dengan Hidayah ni lebih kurang sama. Maknanya Hidayah, maknanya Alia kena ambil isi lain. Contohnya itulah. Apa punca lain contohnya? Apakah puncanya, apa punca lunturnya semangat cinta akan negara? Maknanya generasi muda pada masa sekarang kurang didedahkan dengan pengetahuan tentang sejarah. Contoh dia. Ataupun apa lagi contoh lain? Punca lain. Ini yang untuk Rashidan lah contoh. Sebab di Malaysia kita masih mengekalkan sekolah vernacular. Apakah sekolah vernacular? Yang berasaskan kaum kan? Itu puncanya kurangnya semangat cinta akan negara. Kita akan berpecah belah. Kita kurang bersatu. Cikgu, boleh saya tanya? Boleh. Apa tadi soalan nombor 2? Langkah-langkah?
yang ini tentang bahasa. Langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey. Masih go. Sama. Okey. Hakim. Okey, Hakim isi yang lain. Okey, langkah-langkah yang boleh ambil untuk menentu masalah ini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menegaskan, bukan menegaskan, perlu menekankan kepentingan mempelajari sejarah dalam kalangan generasi muda. Contohnya, setiap pelajar diwajibkan untuk lulus dalam mata pelajaran sejarah sejak tahun 2013 untuk layak mendapat CJ Pelajaran Malaysia. Siapa tahu siapa dia Menteri Pendidikan pada waktu itu? Yang mana beliau yang mewajibkan subjek sejarah untuk lulus dalam SPM. Siapa tahu? Dia ialah bekas Perdana Menteri Malaysia sebelum siapa namanya? YB. Datuk Seri Ismail Sabri. Siapa sebelum Datuk Seri Ismail Sabri? Tun Mahathir kan? Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin. Dia ialah yang mewajibkan subjek sejarah. Waktu tu wujudnya kertas 3. Kamu sempat tak? Tak sempat kot. Kan, kertas 3 tu open book test. Maknanya boleh tengok buku. Sekarang tak ada kan? Dia gantikan dengan kerja khusus sejarah. Betul tak? Okey. Bagus. Itu maknanya langkah-langkah KPM. Apa? Ada faktanya kan? Okey, so kita dah bincang untuk topik untuk soalan 1. Soalan kedua. Okey, Cikgu Badam ini Okey, ini namanya pusingan pertama. Pusingan kedua, kita cakap lagi benda yang sama. Kita sentuh lagi benda yang sama. Ataupun kita boleh cerita isi lain juga. Kalau tak ada idea nak cakap isi lain, kita tegaskan isi kita pada pusingan pertama. Kita bincangkan apa yang terbaik. Pusingan kedua ni lah pentaksi akan lihat siapa calon yang paling banyak bercakap. Yang paling banyak interrupt. Jangan senyap. Cuba untuk bercakap. Kalau kita tak ada idea, kita boleh ulas isi kawan kita. Contoh Hakim tak ada idea. Hakim boleh ulas balik isi Rashdan. Contoh. Okey, cikgu tunjuk balik soalan tadi ya. Mungkin ada yang tak nampak. Okey, soalan kedua tadi. Okey, apa dia langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan? Apa dia cara-cara untuk meningkatkan ataupun memartabatkan bahasa Melayu? Kita nak naikkan balik bahasa Melayu dekat Malaysia ni. Sebab penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia semakin luntur, semakin pudar. So apa yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak? Contohnya kita panggil pihak apa lagi?
Kita panggil yang paling dekat dengan kita lah ibu bapa kan. Apa ibu bapa kena buat? Untuk memastikan, untuk memartabatkan bahasa Melayu. Macam mana? Ibu bapa haruslah memupuk kesedaran kepada anak-anak untuk menuturkan bahasa Melayu di rumah. Sebab ibu bapa ni ialah guru pertama, kan? Sebelum melangkah ke sekolah, ibu bapa ni adalah guru yang pertama. Ibu bapa lah yang mengajar kita berjalan, yang mengajar kita bercakap. So dekat rumah, ibu bapa ni kena mainkan peranan untuk mengajar kita tentang penguasaan bahasa Melayu. Okay, maknanya sebagai contoh lah kan, contohlah, cuba ambil contoh yang bukan Melayu kan, contoh yang berbangsa Cina kan, contoh. Okay, kat rumah biasa berbahasa Mandarin kan. Okay, maknanya cuba ibu bapa kat rumah tu ajar anak untuk bertutur bahasa Melayu. Contoh macam tu. Apa lagi yang ibu bapa kena buat? Ibu bapa kena memantau anak-anak lah. Jangan kena elakkan anak-anak ni daripada bertutur bahasa pasar ataupun bahasa rojak. Kalau nak bersembang dengan anak-anak tu, bersembang dengan bahasa yang formal. Boleh, tak ada masalah. Nak cuba boleh. Siapa nak cuba persilakan. Okay, itu peranan ibu bapa. Apa peranan kita? Macam mana kita nak meningkatkan penguasaan bahasa Melayu? Kita kenalah banyak membaca. Membaca apa? Membaca buku-buku ilmiah. Contohnya kita baca buku apa dia? Majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka banyak. Contoh ada Tunas Cipta, ada Dewan Masyarakat, Dewan Siswa. Apa lagi? Banyak cikgu lupa dah. So, majalah ni sangat baik sebab penggunaan bahasa Melayu dia sangat baik. Kalau kamu nak tahu, kebanyakan bahan-bahan yang ambil untuk soalan SPM tu semua kebanyakan dia ambil daripada majalah terbitan Dewan Bahasa. Penggunaan bahasanya sangat baik. So kita kena baca buku ilmiah macam ni. Barulah penguasaan bahasa Melayu kita semakin baik. Okey, lagi satu, kita boleh juga membaca novel untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu. Bila kita banyak membaca, penguasaan kosakata kita juga akan meluas. Kita akan banyak tahu perkataan-perkataan baharu. Kan? Okey ya. Okey, kejap. Masa nak habis, ya Allah. Okey, sorry. Okey, ini siapa ni? Adina Kristina. Okey, Adina Kristina. Adina Kristina dengan Kristina Safiah lain ya? Ada respon tak? Adina Kristina dengan Kristina Safiah orang lain ke orang yang sama? Oh, lain. Baik. Orang ramai telah memandang rendah akan bahasa kebahasaan kita iaitu bahasa Melayu. Hilang dah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terpengaruh dengan media sosial. Bukan sosial media. Media sosial
dengan media sosial. Media sosial dan adanya sifat ingin tahu dan adanya sifat ingin mengikut trend. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, trend ada juga dalam bahasa Melayu. Trend dalam bahasa Melayu ialah arah aliran. Trend ialah arah aliran. Ingat ah, trend ialah arah aliran. Ingin mengikut arah aliran atau perkembangan semasa. Dan ingin mengikut tak perlu adanya. Dan ingin mengikut arah aliran atau perkembangan semasa. Okey, pada pendapat saya langkah-langkah yang perlu diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebahasaan ialah masyarakat perlu memupuk semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme tu semangat kebangsaan lah kan, semangat patriotik lah. Terhadap negara. Tambah pula ibu bapa perlu mempertegak. Okey. Okey, Kristina ke ni? Aku dah pening lah. Sekejap. Okey, Kristina. Betul, tapi kamu mencampur adukkan isi sangat. Ibu bapa perlu mempertegakkan lagi. Ibu bapa perlu mendedahkan namanya. Mempertegakkan. Mendedahkan ataupun kita panggil ibu bapa perlu memupuk kesedaran kepada anak-anak supaya menggunakan bahasa Melayu sejak di rumah. Sejak di rumah lah, bukan sejak di rumah. Kan, sebab ada setengah parent, ibu bapa kan, dia tak ajar pun bahasa Melayu. Dia lebih suka anaknya speaking kat rumah, cakap bahasa Inggeris. So, salah lah kan. So, kenalah ajar anak bahasa Melayu. Okay, contohnya mendidik anak-anak, contohnya ibu bapa boleh mendidik anak-anak tentang, bukan dengan tentang kosakata tak perlu bahasa sebab kecil-kecil kita tak belajar bahasa lagi. Tentang kosakata yang kosakata bahasa Melayu yang mudah dan senang difahami. Okey. Tahniah sebab Kristina berani mencuba. Okey, lain? Siapa ni? Pada pendapat saya, okey, boleh respon tak siapa yang ni? Kristina, okey, bagus. Kristina Safiah. Langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Malaysia adalah dengan memastikan urusan rasmi negara seperti surat menyurat siapa yang kena buat ni? Ialah pihak kerajaan haruslah memastikan urusan rasmi negara seperti surat menyurat menggunakan bahasa Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana ia menunjukkan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan yang melibatkan pentadbiran di negara ini. Sebagai contoh, terdapat sebahagian daripada jabatan kerajaan dan agensi yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi dan juga penjenamaan kempen dan sebagainya.
dalam komunikasi lisan. Penjenamaan kempen tak jelas macam mana. Tak perlu kita tambah-tambah. Dalam komunikasi lisan dan sebagainya. Bak kata patah seperti kacang melupakan kulit. Tak perlu ada kerana. Okey, boleh. Kerana tindakan tersebut seolah-olah mengenepikan bahasa yang membentuk pemikiran dan diri mereka pada asalnya. Tegasnya langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memastikan okey, isi kamu betul tapi tata bahasa kena smoothkan lagi lah. Okey, baik. Tahniah. Okey, cuba komen. Ada tak yang cikgu tak baca lagi? Razi Okey, langkah-langkah kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Malaysia. Okey, ini usaha pihak kerajaan. Okey, pihak sekolah pula boleh mengadakan kempen. Dari pihak sekolah pula boleh mengadakan kempen cintailah bahasa Melayu. Sekali pihak ibu bapa boleh mengajar anak-anak, jangan buat short form, anak-anak sejak dari kecil lagi tentang penggunaan bahasa Melayu. Tentang penggunaan bahasa Melayu. Okey, bagus. Yang ini Razi buat 3 isi serentak, tapi seelok-eloknya Razi kena buat 1 isi saja. Sebab nanti calon 2, 3 dan 4 tak ada isi dah pula, kan? Okey. Baik. Okey, so cikgu dah baca respon kamu semua. Okey, ini untuk pusingan pertama. Pusingan kedua, kamu boleh saja ulang isi ini ataupun boleh kemukakan isi baru. Asalkan jangan lari daripada tema. Kan? Jangan lari tema. Maksud cikgu jangan lari tema ataupun jangan lari fokus je. Jangan tiba-tiba kamu bagi kesan pula. Kesan boleh. Tapi jangan kemukakan isi yang baru tentang kesan. Kalau nak kukuhkan poin kamu boleh. Okey. Sebelum kita habiskan kelas, ada tak apa-apa soalan? Ada tak?